Allahumma antalaha walau azmat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar Madrasah Riyadhud Du'afa wal Masakin, tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati dan diberi kesabaran demi kesabaran dalam menempuh perjalanan yang begitu sukar untuk memahami bahasa Al-Quran dan bahasa baginda Nabi SAW. Kerana apa? Allah Ta'ala sendiri mengajar dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Nak mencapai kepada sesuatu ketinggian, nak mencapai kepada sesuatu kehaibatan, nak mencapai kepada sesuatu kesempurnaan, perlu melalui dengan kepayahan. Dah? Tak ada benda yang mudah, tak ada benda yang mudah. Hampa jangan ingat nak berhenti pondok lah, nak masuk vocational, nak masuk universiti, nak belajar engineering. Hampa ingat hampa boleh daftar engineering, bayar beribu-ribu, kelas tak masuk, perisa tak masuk, tiba-tiba boleh jadi engineer. Boleh ke? Dah, apa benda pun perlu melalui proses dan kesukaran. Dah? Nak belajar apa pun semuanya ada proses. Jadi beruntunglah bagi mereka yang Allah Ta'ala pilih untuk terus-menerus mempelajari ilmu yang berkait dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita bersambung dengan dua lagi tajuk. Satu tajuk yang untuk pelajar-pelajar macam kita ingat, tajuk ini merupakan tajuk yang penting. Sebab dalam kitab banyak kita akan jumpa mausul. Dah? Kita akan banyak jumpa isi mausul. Dah? Yang kedua, satu tajuk juga bagi tuan-tuan yang berada di rumah, hamba yakin ini merupakan satu maklumat yang baru, supaya bila mana berlaku bacaan-bacaan yang berbeza, kita tak cepat menghukum. Kerana kita sangka bila sebut la haula wala quwwata illa billah, kena baca wajah macam tu sahaja. Dah, pelajar-pelajar Riyad, dalam bahasa Arab banyak cara membaca la haula wala quwwata, la haula wala quwwatun. Hebatnya, kayanya bahasa Arab. Faham semua? Baik. Kita baca dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mausul mushtarik. Mausul mushtarik. Yang pertama sekali, Ustaz nak buka minda pelajar, dengar kalam ni ingat sampai mati. Lepas ni kalau antum pergi tempat lain, kalau tempat tu pula dia ulang kaji balik nahwu saraf, kalau dia baca mausul mushtarak, betul. Kita baca mausul mushtarik, betul. Bedanya kalau mausul mushtarik, isi mausul yang dikongsikan dengan makna dan sifat. Dah? Yang berkongsi. Kalau mushtarak, yang dikongsikan. Nampak? Musyarakah ni berkongsi. Kan biasa perkataan Melayu yang kita guna dalam bahasa perkataan Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu apa dia? Syarikat. Kau buka syarikat tak? Syarikat tu mesti apa? Mesti berkongsi. Kalau enterprise seorang. Seorang kebiasaan. Kalau syarikat kebiasaannya berkongsi. Belum lagi sendirian berhad. Yang tu ada 2-3 CEO dan sebagainya. Walaupun kebiasaan kadang-kadang syarikat tu seorang tak ada masalah. Tapi dalam Islam makna syarikat itu berkongsi. Itu dipanggil syarik. Dah? Jadi antara perkataan lain yang kita akan jumpa dalam syarakah ni syirik. Allah Ta'ala je tak boleh berkongsi. Tak boleh berkongsi pada zat, tak boleh berkongsi pada sifat, tak boleh berkongsi pada perbuatan. Itu syirik dipanggil. Baik. Mausul mushtarik baca. Mausul mushtarik. Kalau kita baca mushtarik, isim fa'il, mausul yang berkongsi. Dia ada kongsi dia. Sebab man ni dia kadang-kadang isim mausul. Dia kadang-kadang boleh jadi apa dia? Huruf istifham, tanya siapakah. Nampak? Jadi kadang-kadang dia berkongsi pada sifat-sifat yang lain, berkongsi pada pekerjaan yang lain. Baik. Kalau baca mushtarak, isim mausul yang dikongsikan dengan dia. Faham tak? Tak faham? Baik, Ustaz cerita mudah. Kalau baca mushtarik, sifat isim mausul tu berkongsi. Kalau kita bahasa mushtarak, kita ajak isim mausul tu, engkau kongsi dengan aku. Tak faham lagi? Tak faham lagi? Ulang balik. Dah? Aku meniaga joint adventure dengan dia. Aku meniaga joint adventure dengan dia. Dah? Aku meniaga sekarang ni joint adventure dengan Aiman. Contoh. Bermakna Ustaz berkongsi dengan Aiman buka syarikat. Betul tak? Satu. Aiman, join Ustaz meniaga. Aiman, join Ustaz meniaga, masuk syarikat Ustaz. Faham tak? Kita ajak dia berkongsi.
Yang tadi ustaz dakwa, ustaz berkongsi dengan dia. Faham ke tidak? Yang kerut dahi pasal apa? Faham? Ke mengantuk? Dia mengantuk bangun. Duduk elok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man. Kebanyakannya dipakai bagi berakal. Misalnya, ra'aitu man darabahu. Telah melihatlah oleh aku akan seseorang yang memukullah oleh ia akannya. Baik, nak bedakan man ini man syartiyah ke ataupun man ini man istifham ke, man ni man mausul ke, tengok kepada struktur ayat. Kalau macam ni, bila bersebut mausul kembali kepada asal. Ingat ni, poin yang kedua, bila sebut mausul kembali kepada asal. Apa asal isi mausul? Berhajat kepada silat dan aid. Apa asal isi mausul? Berhajat kepada silat dan aid. Jadi man ini mausul, dipanggil mausul mushtarik. Man, jumlah man jadi jumlah man jadi maf'ul bih bagi ra'aitu. Jumlah daraba jadi apa? Silat bagi man. Domehu nu telah melihatlah oleh aku akan seorang yang mukullah oleh ia. Telah melihatlah oleh aku akan seorang yang memukullah oleh ia man akannya. Akannya orang yang kena pukul tu lah. Jadi domain dalam daraba kembali kepada man. Ada silat, ada aid dah, maka sah, cukup jadi isim mausul. Kembali kepada asal. Dah? Cuma asal isim mausul apa dia? Allazi. Nampak? Allazi. Allazi makna apa? Yang. Yang ni dia bukan isim mausul, tapi sebab tu nama isim mausul mushtarik. Mausul yang berkongsi. Dia kongsi kerja macam isim mausul, tapi maknanya masih lagi makna-makna yang asal. Nampak? Baik, yang kedua ma baca. Kebanyakan dipakai bagi tidak berakal. Misalnya, ra'aitu ma haulahu. Telah melihatlah oleh aku akan barang yang pada sekelilingnya barang. Dia telah melihatlah oleh aku akan barang yang haulani zaraf. Ingat kelas 2, haulani zaraf, pada sekelilingnya barang. Jadi kalau betul-betul nak silat dan nak aid, kena takdir. Sebab zaraf kena takdir. Jumlah sabata ni akan jadi silat dan aid bagi ma. Telah melihatlah oleh aku akan barang yang. Barang tu perkara ke? Tengoklah struktur kepada ayat. Yang telah sabitlah ia barang, haulahu, pada sekelilingnya barang. Habis. Yang ketiga, ayu baca. Man siapa, ma apa, dan atau barang, ayu apa-apa. Dipakai bagi semua. Dipakai bagi semua. Misalnya, hadani, ayu qama, atau qamat. Mana pakai semua ni? Pertama, dia boleh pakai bagi berakal atau tidak berakal. Yang kedua, dia boleh pakai laki-laki ke perempuan. Sebab tu dia bawa qama atau qamat. Telah menunjukilah akanku oleh apa-apa yang berdirilah oleh ia. Dan bila dia bangun, kita nampak belaka ni. Ataupun qamat, yang berdirilah oleh ia seorang perempuan. Ataupun telah menunjukilah akan aku oleh apa-apa perkara yang telah mendirikan oleh ia. Apa yang dia buat aku faham, apa yang dia buat aku nampak. Tu maknanya hadani, ayu qama atau qamat. Za baca. Za makna apa? Za makna apa? Ini itu? Bukan. Dah. Baik. Za ni makna apakah? Syaratnya mendahului man. Sebab ada za apa tu? Ismul isyarah satu. Lagi za? Za apa lagi ada? Kalau apa ingat? Asmaul khamsah. Yang kita baca zizih titih tu, apa tu? Khamfa za. Za tu makna apa? Mempunyai. Za juga. Nampak? Baik. Tapi nak tahu za tu za apa, tengok ayat. Za baca. Ni syaratnya. Syaratnya mendahului man atau ma. Maknanya kalau za ini sekoh, kembali sama ada dia ismul isyarah
ataupun dia jadi asmaul khamsah. Tetapi kalau za yang nak jadi mausul, ada syarat. Syaratnya duduk selepas man atau ma. Faham, hafal. Mendahului man atau ma baca. Mendahului man atau ma. Syartiyah. Syartiyah. Man huruf syarat, ma huruf syarat. Keduanya tidak diniatkan satu kalimat. Tidak diniatkan dengan kalimat yang satu. Misalnya madza yadribuhu? Madza yadribuhu? Apakah barang yang memukul oleh ia akannya? Ya, za ni sama makna macam ma. Nampak? Jadi nak membedakan dia ni mausul ke, tengok. Kalau duduk selepas maza, biasa maza ni kita akan guna apakah. Maza, limaza, kerana apakah. Nampak? Tapi dengan syarat tak boleh niat kalimat yang satu. Ma ni huruf lain, za ni huruf lain. Maka dia akan jadi mausul. Sama juga yadribu, ada yadribu jumlah jadi silat bagi za yang domain dalam hu yang mukul oleh ia kembali kepada za. Yang kelima alif lam baca. Yang kelima alif lam. Yang masuk pada ismul fa'il. Yang masuk pada ismul fa'il. Dan ismul maf'ul. Dan ismul maf'ul. Jadi bagi tuan-tuan yang baru mengikuti pengajian kami, kalau boleh tengok daripada awal. Sebab kami dah masuk siri yang ke-41. Darab 2 kami dah mengurai lebih kurang 82 bab. Lebih kurang 82 tajuk. Jadi bagi tuan-tuan yang pening tu tanda-tanda nak faham. Nak lagi pening, korek daripada awal. Korek daripada awal. InsyaAllah kalau tuan-tuan scroll, ada video daripada siri yang pertama sampai kepada siri yang ke-41. Baik. Alif lam baca. Alif lam. Yang masuk pada ismul fa'il. Yang masuk pada ismul fa'il. Dan ismul maf'ul. Dan ismul maf'ul. Misalnya ad-daribu. 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 Baik, ad-daribu ni macam mana yang kata alif lam ni isim mausul? Dengar dah. Kalau kita buka ad-daribu, dia akan jadi allazi daribun. Nampak? Kalau kita buka dia akan jadi allazi. Kamera nampak tak? Nampak? Dia akan jadi allazi daribun. Hampa jangan ingat bahasa Melayu dia ada short form. Dah. Hampa jangan ingat bahasa Inggeris dia ada short form. ATC. Tahu mana ATC? Dan lain-lain. Nampak? Jangan hampa ingat Melayu je ada short form. English, bahasa Arab pun ada short form. Jadi kalau allazi ni, ad-daribu kebiasaannya allazi daribun. Nak cerita short form dalam Al-Quran ni lagi banyak. Banyak. Alif lam ni dipanggil ada alif lam li ahdi zihni. Kalau orang belajar balaghah, ada alif lam li ahdi zikri. Dah? Faham tak? Alif lam li ahdi zikri. Bila sebut tu segera faham. Dah? Kenapa? Ada masalah apa? Senyum semacam pelik ni. Tak ada apa? Hampa ni pelik-pelik dah. Jadi ad-daribu allazi daribu. Jadi inilah yang dikatakan mausul mushtarik. Dan yang keenam baca. Yang keenam. Zu. Tertentu bagi kabilah Qai sahaja. Tertentu bagi kabilah Qai sahaja. Yang ni jarang kita pakai, iaitu dalam satu kabilah Qai ni hamba pun tak ingat. Cuma satu kabilah dalam kabilah Arab, dia menggunakan kalimat zu ini sebagai isim mausul. Nampak? Dia menggunakan kalimat zu ini sebagai isim mausul. Kalau hampa tak faham, ustaz syarah macam ni. Ada setengah perkataan pada bahasa Melayu dia akan guna satu makna yang khas. Tetapi bila puak ni ataupun satu bahasa ni, dia ambil perkataan tu, dia bawa ke tempat dia jadi makna lain. Faham tidak? Tak faham? Bagi contoh. Bagi contoh. Pisang. Tak, pada nisbah umum, bila orang sebut perkataan tu semua orang faham. Tak kira apa benda pun. Nak cerita contoh perkataan. Macam mana hampa nak faham yang kata kabilah Taib ni? Belon. Tengok. Bila sebut belon, contoh orang faham belon tu belon. Tapi orang Sarawak panggil kapal terbang. Nampak? Aku nak naik belon ni.
Asal gelap pelik. Tak, maknanya kabilah di sana. Kabilah di sana bila sebut belon dia akan faham. Nampak? Khusus bagi mereka. Kita dengar rasa tergelap pelik. Faham ke tidak? Orang Perlis bagi perkataan yang hampa guna perkataan Melayu yang hampa faham hampa sendiri. Angau. Apa dia? Camca. Dia perkataan tu bukan perkataan pelik, perkataan yang ori. Perkataan yang ori bukan perkataan yang pelik, yang direka bukan yang ori. Tetapi sampai dekat sana, contoh begini, mereka, Asal? Dah? Contoh macam ni, kami. Bahasa Melayu bila sebut kami apa? Ramai. Di Perak? Seorang. Kami ni, dah. Kalau kamu, koma. Koma tu dah bukan perkataan biasa. Koma tu perkataan yang khusus bagi orang Perak. Koma nak ke mana? Kami ni tak kisah sangat, kata orang Perak. Boleh juga teman, tapi teman itu maksa dia seorang. Tapi kalau kita convert pada asal Melayu, teman tu ada makna khusus. Betul ke tidak? Ni dipanggil kabilah baik saja. Hak Perlis. Apa tak bagi misal lagi apa dia? Loklak bukan bahasa Melayu. Tak, bahasa ori Melayu. Apa faham tak ni? Ustaz nak bagi faham. Makan angin tak boleh, sebab tu dah jadi peribahasa. Satu word saja. Dah, orang Perlis jawab. Camca. Kaca. Hang faham kaca apa? Ada camca perkataan yang bukan daripada bahasa Melayu. Asalnya sudu. Asal camca sudu. Betul tak? Tak boleh. Perkataan yang asal Melayu ada, tapi bila sampai negara hampa dia bahasa lain. Timun. Nampak? Contoh. Kita bila faham timun yang panjang tu warna hijau tu. Di Kelantan timun makna? Kan makna lain. Tertentu bagi kabilah Kelantan sahaja. Toi apa? Orang cerita bak timun. Tertentu bagi kabilah Kelantan sahaja. Nampak? Faham semua? Tu makna kabilah Toi. Jadi zu ni jarang kita guna, kabilah Toi saja yang guna bagi isim mausul. Jelas? Baik. Apa faedah ulama buat datang? Ni penting ni, kajian tu penting, jangan menghafal. Dah? Lepas tu kalau hampa nak alim nahwu sorab banyak mengkaji. Apa faedah ulama bawa datang? Pertama sekali nak bagi faham kayanya bahasa. Arab tu kaya dah, kaya. Yang kedua, jangan mudah melatah. Sebab bangsa lain akan menggunakan perkataan yang kadang-kadang walaupun makna sama, tapi pada bangsa mereka makna berbeza. Bila kita faham luasnya bahasa, luasnya agama, luasnya Islam ni, baru kita tak melatah. Jelas? Faham melatah tak? Maksud melatah ni tunjuk hebat. Hebat berasa kita tahu belaka. Walhal ilmu tu luas. Ilmu tu luas. Wallahu alam. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum isim nakirah. Selepas la yang berulang-ulang. Baik, hari ni hamba minta tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah melihat live pada pagi ni, minta like dan share begitu banyak, kerana ini antara maklumat yang penting. Kerana ini ayat yang selalu kita baca. Dan poin yang tadi, jangan cepat melatah. Kalau ada orang baca berbeza daripada kita baca, kita sangka kita pandai, rupa-rupanya jahil murakkab. Apa makna jahil murakkab? Pertama dia tak tahu, dia tu tak reti dah. Yang kedua dia tak tahu yang dia tak tahu. Faham? Yang pertama dia tak tahu, banyaknya hukum, banyaknya cerita. Yang kedua dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Faham tak? Contohlah bodoh. Hang tu bodoh dah, tak mengaku bodoh. Tak tahu yang diri tu bodoh. Bila orang ajar, membodohkan diri, tak nak dengar ajar. Dah berapa kali bodoh? 4. Pertama bodoh. Yang kedua tak mengaku bodoh. Yang ketiga tak tahu diri tu bodoh. Yang keempat bila orang ajar
membodohkan diri. Berapa kali bodoh? Last kali keluar jadi bengong. Jadi kena faham sungguh-sungguh masalah ilmu. Baik. Hukum isim nakirah. Hukum isim nakirah. Selepas la yang berulang-ulang. Selepas la yang berulang-ulang. Maknanya la tu diulang beberapa kali. Yang ni la ini bukan la taukid. Nampak? La yadribu yang tu lain. La yang lagu apa? La nahtajul mala. Tak berhajatlah oleh aku kepada harta. Yang tu la itu dipanggil la taukid. Tidak. Dan yang ni la yang berulang, la haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi nakirah. Selepas la yang pertama. Ada dua wajah. Fathah atau marfu'. Misalnya la haula atau la haulun. Baik, pergi pelan-pelan. Poin yang pertama, la yang pertama ni, jangan tengok di belakang dah. La yang depan ni, yang depan saja ada dua wajah cara baca. Yang pertama la haula ataupun la haulun. Baik, itu wajah yang pertama. Dia boleh baca dua wajah. Baik. Yang kedua pula ada cerita. Jika selepas la yang pertama baca. Fathah. Harus la kedua. Tiga wajah. Fathah, marfu' atau mansub. Baik, dia bagi tahu kalau lepas la pertama tu fathah, iaitu la haula, maka la yang kedua itu kena boleh baca tiga wajah. Misalnya baca. La haula wala quwata. Ni yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar, betul? La haula wala quwata illa billah. Ini, nampak? Baik. Yang kedua, la haula wala quwatun. Nampak? Dia baca marfu'. Yang ketiga, la haula wala quwatan. Dia ada tiga wajah. Jadi boleh baca la haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan. Baik. Jika selepas la yang kedua, marfu'. Harus la kedua. Dua wajah. Nampak? Lepas la yang kedua, kalau tengok tutup yang ni pula, kalau marfu', maka la yang kedua ada dua wajah. Fathah atau marfu'. Misalnya la haulun wala quwata. La haulun wala quwatun. Nampak? Jadi dia boleh baca sama ada haulun wala quwata, haulun wala quwatun. Baik, kita belajar pula hikmah, rahsia. Apa rahsianya ada perbezaan begini? Yang pertama sekali, dalam masalah kajian i'rab. Nak cerita i'rab nanti panjang lagi, sebab la haula ni dia boleh jadi la itu ismu apa tu? La harfu linafi jinsi. Beramal sebab inna menasabkan isim, merafakkan khabar. Nak cerita panjang lagi. Yang ni kadang-kadang jadi isim dulu, khabarnya mahzuf. Yang ni khabarnya ada, isimnya mahzuf. Yang tu cerita panjang. Cuma secara ringkas, apa yang pelajar-pelajar boleh dapat faham dahulu, iaitu dalam masalah i'rab ada banyak perkara yang tersembunyi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun la haula wala quwata ini satu perkataan daripada Al-Quran, namun pada hakikatnya dia satu perkataan yang berbentuk zikir, yang selalu orang duk baca. Sebab tu zikir ni satu benda yang begitu luas ilmunya. Sebab tu kenapa hamba seru, hamba nak tarik, hamba nak ajak tuan-tuan untuk bersama-sama join interaktif Cinta Solat yang kami akan adakan pada bulan November 10 dan 11 di USJ 1, ataupun pada bulan Disember 1 dan 2 di Masjid Shah Alam. Sebab kami nak terjemahkan ilmu-ilmu sebegini. Contoh masalah zikir. Kadang-kadang bila orang tak faham ilmu zikir yang betul, maka dia akan melatah. Ingat tuan-tuan, punca melatah lah. Kita kata ke orang, kita menyakitkan hati orang. Akhir sekali kata Nabi, apa yang kita pelajari tidak berkesan. Contoh dengan orang berzikir, Allah. Kita kata apa berzikir macam bunyi anjing ni? Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan berlaku di zaman Nabi SAW.
Ada sahabat yang berzikir sampai sebut macam bunyi anallah, anallah, aku Tuhan, aku Tuhan. Dah, sejarahnya panjang. Cuma bila seorang sahabat lalu, dia dengar seorang sahabat berzikir kat kaki bukit. Anallah, 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 anallah. Aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Bahasa mudah. Dia dengar bunyi aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Dah? Maka sahabat yang mendengar tadi dia pergi report kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata dengan beradab, tunggu dia habis zikir dulu baru panggil jumpa aku. Tengok adab Nabi. Dah. Ni kita tak. Ni apa ni sesat berzikir ni? Terus marah orang. Jangan. Dah. Bina akhlak yang baik, bina kelakuan yang baik. Maka bila sahabat yang berzikir tadi habis berzikir tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka dipanggil sahabat tadi untuk bertemu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dua soalan. Soalan yang pertama, apa yang kau zikir tadi? Maka dia kata, aku berzikir la ilaha illallah. Maka dinafikan oleh sahabat yang mendengar. Dia kata, dah, aku dengar dia bunyi anallah, 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 Allah. Baik. Nabi tanya soal yang kedua. Ini kunci dia. Soal yang kedua. Nabi tanya, apakah yang kekal di hati kamu? Dah, orang ni dok kata kau berzikir anallah, kau pula kata la ilaha illallah. Nabi tanya soalan yang kedua, apakah yang kekal di hati kamu? Ni soalan kunci ni, soalan kunci. Maka berkata sahabat tadi, kekal di hati aku tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Nabi jawab, memadalah apa yang telah kamu zikirkan tadi. Memada artinya kunci yang kita dapat yang pertama, jangan menghukum secara zahir. Itu satu. Yang kedua, amalan yang lebih diterima oleh Allah walaupun zahir tak betul, bukan tak betul, seolah-olah tak betul. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja bunyi. Dah, Allahu dah bunyi macam anjing dah, pelik demo ni. Contoh, dah. Tapi nak berderah buat macam mana? Sepatutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi apa yang kita nak beri faham, jangan cepat melatah menghukum pada zahir. Nabi tanya, apa yang kekal di hati kamu? Dia kata, kekal di hati aku tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Nabi jawab, memada apa yang ada di hati kamu. Jadi poin yang tuan-tuan dapat pada hari ini, bila mana sahabat tu kata begitu, artinya, dan Nabi benarkan, dapat kita fahami, zikir hati itu merupakan perkara yang penting. Zikir hati itu merupakan perkara yang penting. Ulang balik semua. Zikir hati itu. Jadi di sinilah kenapa kami nak ajak tuan-tuan datang ke ICS. Kami nak beri ilmu-ilmu begini. Kami nak share ilmu-ilmu begini agar tuan-tuan dapat fahami macam mana zikir yang betul. Dan contoh begini, la haula wala quwata, la haula wala quwata, la haula wala quwatan. Jangan cepat melatah. Dah, sebab huraiannya banyak. Tetapi ingat, walaupun kita jaga yang zahir, kalau batin tak jaga, tetap tidak memberi kesan. Dalam interaktif kita solat, kami akan share, kami akan kongsi dengan tuan-tuan bagaimana zikir hati, bagaimana nak beri makan bagi hati. Kalau hati itu dah mati, macam nak bagi dia hidup. Kalau dia dah hidup, nak bagi dia bergerak. Kalau dah bergerak, nak bagi dia merangkak. Kalau dah merangkak, nak bagi dia berjalan. Kalau dah berjalan, nak bagi dia berlari. Bila hati itu dah pandai berlari, barulah kita nak ajar dia macam mana khasyuk dalamnya sembahyang. Jadi hamba seperti biasa, hamba seru kepada tuan-tuan, bantu kami, jadilah ejen bagi kami agar ramai yang datang menghimpunkan di Dewan Auditorium Besar Masjid Dewan Syarahan dan Tazkirah Masjid Shah Alam, agar tuan-tuan bersama-sama mereka dapat menghimpunkan manfaat yang begitu banyak. Nanti sebentar nanti iklan hamba akan forwardkan, tuan-tuan pakat-pakat klik dan share, pakat-pakat bantu kami. Ma'assalamah wa lil liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan bantu kami, hakikatnya tuan-tuan bantu diri anda sendiri. Assalamualaikum.